Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Nabi al-Karim Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi mustan bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Bagi Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi Jawatan Kuasa Masjid, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat kumpul untuk salat subuh. Dan insya-Allah mudah-mudahan kuliah kita ni memberi manfaat kepada kita semua. Insya-Allah kita akan bincang sambung dalam tafsir surah Al-Mujadilah juzuk ke-28 dan kita sampai pada ayat yang ke-20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil adhallin. Kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Maksudnya sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul, mereka termasuk orang-orang yang sangat hina. Allah telah menetapkan aku dan Rasul-Rasulku pasti menang. Sungguh Allah Maha Perkasa. Engkau, yakni Muhammad, tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang itu adalah bapaknya, anaknya, saudaranya atau keluarganya. Mereka itulah orang-orang yang dalam hatinya telah ditanamkan Allah keimanan dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Dia. Lalu dimasukkannya mereka ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah redha terhadap mereka dan mereka pun berpuas hati terhadap limpahan rahmatnya. Mereka lah golongan Allah. Ingatlah sesungguhnya Allah itulah yang golongan Allah itulah yang beruntung. Baik, muslimin muslimat sekalian, kalau kita tengok dalam ayat ni, ayat 21 khususnya, dia ada sebab turun. Dalam kuliah yang lepas kita dah bincang sikit sebab turun ni. So kita, sebab di masjid lain kita peringat sikit supaya nanti kita dapat faham tentang ayat 20, 21 dan 22 ni. Muqatil dia menjelaskan ketika Mekah, Taif, Khaybar dan wilayah sekitarnya, maka orang Islam telah pun ambil kawasan tersebut, dah buka kawasan tersebut. Lalu orang Islam bila dah buka Mekah, Taif pun dah, Khaybar dah, lalu mereka kata, kita berharap satu hari nanti Allah akan berikan kita mengalahkan Parsi dan Rom. Tuan-tuan, padahal Mekah, Taif, Khaybar, kawasan-kawasan yang diambil oleh umat Islam, yang dimenangi oleh umat Islam ni, bukanlah besar mana pun pada zaman Nabi.
Tapi umat Islam bila dah ambil wilayah-wilayah tu, hasrat mereka, azam mereka, bahkan sangka baik mereka pada Allah, sehingga mereka kata mudah-mudahan nanti Allah memberikan kita wilayah Rom dan Parsi, dua kuasa besar dunia tu. Ibarat sekarang macam Amerika dengan Rusia, kan? Mana-mana negeri ataupun negara umat Islam yang kata insya-Allah kita akan tawan Amerika dan Rusia, dah tentu orang akan kata apa, kan? Bermimpi di siang hari. Orang yang cakap macam tu, kalau dia cakap macam tu sekarang, percakapan itu telah diucapkan oleh orang yang terdahulu, iaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, orang munafik, tokoh munafik. Dia kata apa? Dia kata, apakah kamu mengira bahawa Rom, Parsi seperti sebahagian negeri yang telah berhasil kalian kalahkan? Sesungguhnya bangsa Parsi dan Rom jauh lebih ramai jumlahnya dan jauh lebih kuat dari apa yang kamu duga. Lalu turun ayat ni. Dia kata, kamu ingat Rom dan Parsi macam kawasan yang kamu tawan ni ke? Mekah, Khaybar, Taif. Kamu ingat Rom dan Parsi macam tu ke? Mereka mempunyai tentera yang sangat ramai, kelengkapan yang lengkap. Maksudnya jangan mimpi lah. Maka tuan-tuan, pertama sekali keyakinan para sahabat Nabi, apabila mereka benar-benar beriman, mereka yakin mereka mampu mengalahkan Rom dan Parsi. Satu. Yang kedua, orang munafik pula sebaliknya. Mereka tak yakin dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka memperlekehkan keyakinan umat Islam. Jadi kalau umat Islam sendiri, kalau zaman sekarang lah, kan, kita menganggap Amerika dan Rusia ni tak mungkin dapat dikalahkan. So keyakinan itu, keyakinan siapa? Tokoh munafik. Orang munafik yang tidak yakin, kerana mereka tidak berpegang dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Sebab mereka hanya nilai ni Rom ramai, Parsi ramai, kelengkapan mereka sangat lengkap. Lalu mereka lupa Allah kata kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa ramaikah golongan yang sedikit mampu mengalahkan golongan yang ramai dengan izin Allah. Kan? Maksudnya orang beriman dia kena bina keyakinan sampai ke tahap tu. Kan? Sampai ke tahap tu. Sampai meyakini Allah Maha Perkasa. Walaupun ada kuasa besar di dunia ini, maka kita sedar Allah Maha Besar. Bahkan ucapan Allah Maha Besar tu setiap kali kita masuk dalam salat, kan? Kita angkat takbir Allah Maha Besar. Maksudnya lebih besar daripada segala-galanya. Namun selepas salat kita menganggap ada kuasa yang jauh lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala secara tidak langsung. So inilah keyakinan Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay. Ayat yang ke-22, Ibnu Abi Hatim At-Tabrani, Abu Nu'aim dalam Al-Hilyah dan Al-Bayhaqi dalam sunannya, dia meriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, dari Abdullah bin Syawzab, dia berkata ayat ini turun bersangkutan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah tatkala ia membunuh ayahnya dalam pertempuran Badar. Ni sebab turun ayat ke-22 ni. At-Tabrani dan Hakim dalam Al-Mustadrak, dia meriwayatkan, dia kata pada pertempuran Badar, ayah Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu anhu berusaha mencari Abu Ubaidah untuk dia bunuh. Ni perang Badar ni. Ayah Abu Ubaidah ni dia tentera musyrikin Makkah. Abu Ubaidah
tentera Nabi SAW. So dalam perang Badar, ayah dia bila tahu Abu Ubaidah ni tentera Islam, dia cari Abu Ubaidah, dia nak bunuh. Dah hilang kasih sayang, dendam dia pada Nabi, dendam dia pada Islam, menyebabkan apabila anak dia masuk Islam, anak dia menyebelahi Nabi, maka dia nak bunuh anak dia. So dalam perang Badar dia duk cari mana Abu Ubaidah, ni ayah dia ni. Kemudian setiap kali ayah dia nak mari nak bunuh dia dalam perang Badar, Abu Ubaidah dihindari, dia duk lari-lari, tak mau bertempur dengan ayah dia. Kita tuan bayangkan pegang pedang nak lawan dengan bapak sendiri. Macam perasaan itu datang. So begitulah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Ayah dia datang nak bunuh dia, dia tak sampai hati nak lawan. Tak sampai hati. Tuan-tuan, perang zaman dulu ni pegang pedang berhadapan. Ni nak cantai tangan ayah dia, nak cantai, nak tikam perut ayah dia, mungkin nak kena potong kepala ayah dia untuk menang dalam perang ni. Bukan satu yang mudah. Dia diuji dengan perasaan dia untuk bertempur dengan ayah dia. Kemudian dalam Al-Tabrani menyebutkan, dia kata ketika ayahnya melakukan hal itu terus menerus, akhirnya Abu Ubaidah pun dia tak dapat elak lagi, dan dia lawan. Akhirnya dia membunuh ayah dia. Lalu turun ayat ni, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadda Allah wa rasulah. Tidak terdapat satu kaum yang mengaku cinta pada Allah dan Rasul, berkasih sayang dengan musuh Allah dan Rasul. Jadi Allah membenarkan perbuatan Abu Ubaidah ni, membunuh ayah dia sendiri. Bahkan Allah sebut tak mungkin satu kaum mengaku beriman dengan Allah dan Rasul dalam masa yang sama berkasih sayang dengan musuh Allah dan Rasul. Maka apa yang dilakukan oleh Abu Ubaidah tu betul. Betul. Ibnul Munzir meriwayatkan daripada Ibnu Juraish. Dia kata, aku mendapat cerita bahawa Abu Quhafah ni bapa kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia kata Abu Quhafah ni, masa tu Abu Quhafah belum masuk Islam lagi, mengumpat dan mencaci maki Rasulullah SAW. Dia mencaci maki Rasulullah. Lalu Abu Bakar As-Siddiq bila dia dengar Abu Quhafah mencaci maki Rasulullah, dia dah tak boleh sabar. Kita kalau baca sejarah ataupun sirah tentang Sayyidina Abu Bakar, kita akan dapati Sayyidina Abu Bakar ni orang yang lemah lembut. Tapi apabila mencaci maki Rasulullah, dia tak sabar lah. Lalu dia tampak. Dia tampak kan. Perkara tu Rasulullah dapat tahu. Rasulullah tanya kepada Sayyidina Abu Bakar, apakah benar kamu melakukan perkara itu, wahai Abu Bakar? Lalu Abu Bakar berkata, sesungguhnya demi Allah, seandainya waktu itu ada pedang di dekatku, pasti aku sudah gunakan untuk menghentamnya. Maksudnya dia tampak tu sebab waktu itu tak ada pedang. Dia tak boleh dengar seseorang yang mencaci maki Rasulullah. Bila dia tampak tu, Rasulullah kata, kenapa kamu buat begitu? Dia kata, demi Allah, kalaulah pedang ada di sisiku ketika itu, aku dah guna pedang. Maksudnya dia tampak tu sebab masa tu pedang tak ada, dia tak boleh dengar. Tuan-tuan, apa perasaan kita apabila ada orang yang mencaci maki Rasulullah? Apa perasaan kita? Kalau tak ada rasa apa-apa, yang tu ada masalah pada iman tu. Kan? Kita duk baca tentang penghinaan terhadap Rasulullah, buat kartun Rasulullah, kan? Rasulullah pedofil ni apa, suka seks dengan kanak-kanak, buat kartun macam tu. So apa perasaan kita? Kalau sekadar tengok tak ada rasa apa-apa, ada masalah tu. Ada masalah.
Baik. Namun ayat yang 22 ni kebanyakan Ar-Razi disebut, kebanyakan ulama menyatakan ayat ini berkaitan dengan peristiwa Hatib bin Abi Balta'ah, seorang sahabat Nabi yang terlibat dalam perang Badar dan kemudian mengutus surat kepada seorang wanita untuk dihantar kepada kaum keluarganya di Mekah sebelum Fathu Mekah. Dan perbuatan ni salah. Perbuatan ni salah. Dia takut nanti tentera Islam sampai di Mekah, kaum keluarga dia berlaku apa-apa yang di sana, tentera Islam masuk. So sebelum tentera Islam sampai, dia utus surat dulu supaya hati-hati. Bukan suruh lawan Rasulullah. Suruh hati-hati, perbuatan dia salah. Namun Rasulullah telah memaafkan dia kerana dia adalah ahlu perang Badar. Ahlu Badar. Ahlu Badar ni telah diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun perbuatan dia itu salah. Baik. Kita tengok ayat yang ke 20 tadi ni. Ayat ke 20. Innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil adzallin. Sesungguhnya orang yang menentang Allah dan Rasulnya, mereka termasuk orang yang sangat hina. Allah sebut orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, mereka termasuk orang yang sangat hina. Innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil adzallin. Bila datang huruf taukid inna, dia bermaksud Allah nak bagi tahu sungguh-sungguh. Dengan huruf taukid, huruf penegasan. Sungguh-sungguh orang yang menentang Allah dan Rasul, maka mereka termasuk golongan yang sangat hina. Golongan yang sangat hina. Hina yang macam mana? Hina di dunia dan hina di akhirat. Orang yang menentang Allah dan Rasul hina di dunia, hina di akhirat. Hina di dunia dalam bentuk kekalahan. Tengok tentera musyrikin Makkah umpamanya, walaupun mereka ramai, tetapi mereka menentang Allah dan Rasul, Allah berikan kehinaan kepada mereka. Kalah dalam banyak perang. Awal-awal lagi perang Badar dah kalah dah. Hina. Terbunuh. Kalah dalam perang. Hilang harta. Dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia lagi. Dan kemudian dia kata dalam tafsir ni, mahupun di akhirat kehinaan lebih dahsyat lagi. Kehinaan dalam bentuk hukuman dan pembalasan azab. Apa yang mereka terima di dunia ni sikit je. Sikit je. Kalah dalam perang, terbunuh, yang tu sikit je. Berbanding apa yang mereka akan terima di akhirat nanti jauh lebih dahsyat. Baik, tuan-tuan, kita mungkin akan terfikir, kita tak bukankah orang Islam pun terbunuh tak? Kan? Sebab dalam ayat ni cerita antara bentuk kehinaan kepada orang yang menentang Allah dan Rasul, antara bentuk kehinaan di dunia adalah mereka terbunuh. Kalah perang, terbunuh. Kita pun akan terfikir, orang Islam pun ada terbunuh tak? Kan? Bukan orang yang menentang Allah dan Rasul je terbunuh, orang Islam pun terbunuh. Saya suka untuk mengungkapkan perkataan ataupun kata-kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Apabila dia dipenjarakan, dia nak dipenjarakan, dia kata apa? Yang ini ditulis oleh Abu Hasan Ali An-Nadawi rahimahullah. Dia kata, apa kata Ibn Taymiyah? Dia kata, apakah yang akan dilakukan oleh musuh kepadaku? Jika aku dipenjarakan, maka penjara adalah tempat beruzlah bagiku. Ni Ibn Taymiyah ni. Dia kata, kalau aku dipenjarakan, penjara itu tempat uzlah untuk aku. Bersendirian, duduk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada masalah. Kalau musuh dia nak penjarakan dia, tak ada masalah. Penjara itu tempat uzlah dia dan untuk dia menggandakan ibadah dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika dia diasingkan, dibuang negeri,
Dibuang daerah. Dia kata mengasingkan itu, kalau aku dibuang daerah itu, dibuang negeri, itu tempat aku nak melancong. Pergi buang tempat lain, dan itu tempat aku melancong. Dahsyat tu. Dan jika aku terbunuh, maka kematianku adalah jalan untuk aku mati syahid. Nak apa? Kalau terbunuh sekalipun, terbunuh aku itu adalah jalan untuk aku mati syahid, tak ada masalah. Jadi kalau kita tengok ayat ni, bagi orang yang menentang Allah dan Rasul, terbunuh mereka sia-sia. Bukan sekadar sakit kemudian mati terbunuh, bahkan di akhirat kena azab pula. Bagi umat Islam, kalau terbunuh, maka itu adalah syahid. Di akhirat nanti akan mendapat ganjaran yang jauh lebih besar berbanding dengan orang yang lain. Beza tu. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok mujahidin ke di Palestin ke di Syria, kan, kadang-kadang dia pun angkat satu tu bukan satu Malaysia, kan? Dia satu tu syahadah, kan, lambang syahadah macam kita duk tahiyat tu, kan. Kadang-kadang dia pun buat dua tu bukan peace, kan, dia iman nasru wa iman syahadah. Iman nasru tu sama ada dapat pertolongan, maksudnya dapat kemenangan, menang dalam perang, wa iman syahadah, ataupun mati syahid. So kedua-duanya keuntungan, menang ataupun mati syahid. So mati syahid juga adalah keuntungan, kerana darjat yang paling tinggi dalam kematian ni adalah mati syahid. Baik, itu beza. Itu beza. Baik. Kemudian dalam ayat ke-21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli, innallaha qawiyyun aziz." Allah kata apa dalam ayat 21 ni? Allah telah menetapkan aku dan rasul-rasulku pasti menang. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Ayat 21. Allah telah memutuskan dan menetapkan, yakni Allah akan membantu, akan memenangkan rasul-rasul dia. Sebab tu dalam tafsir dia kata Allah memutuskan dan menetapkan dalam pengetahuannya sejak azali lagi bahawa Allah dan Rasulnya adalah pihak yang menang. Menang sama ada menang hujah ataupun menang dalam bentuk perang. Allah dan Rasul pasti akan menang. Maksudnya siapa yang menentang Allah dan Rasul pasti akan kalah. Allah dan Rasul pasti menang. Kalau lawan hujah, menang. Kalau tuan-tuan tengok sepanjang zaman, Islam pasti menang dengan hujah. Kalau zaman moden ni, kalau tuan-tuan tengok guru kepada Dr. Zakir Naik, kan, Syekh Ahmad Didat, kalau tuan-tuan tengok debat dia dengan tokoh-tokoh padri Kristian pun semua, Allah, lunyai kena. Mereka tidak mampu untuk berhujah. Kemudian kalau tuan-tuan tengok Dr. Zakir Naik pula, kan, Dr. Zakir Naik ni dia kurang berdebat macam apa ni, guru dia Syekh Ahmad Didat. Dia banyak bagi talk, kan, bagi ceramah. Tapi Syekh Ahmad Didat ni banyak sesi-sesi perdebatan dia dengan tokoh-tokoh Kristian. Memang mereka tak mampu untuk nak lawan hujah. Kalau perang, dah Allah berjanji pihak Allah dan Rasul, yang mengikut Allah dan Rasul pasti akan menang. Yang lawan Allah dan Rasul pasti akan kalah. Pasti akan kalah. Kalaulah umat Islam kalah, maksudnya apa? Tak capai syarat kemenangan lagi.
Tak capai syarat kemenangan ni. Maksudnya nak menang mesti kena betul-betul solid mengikut Allah dan Rasul. Allah akan bagi kemenangan. Adapun bagi kita yang nampak walaupun menang tetap ada kematian, macam kita sebut tadi ni, kematian itu juga adalah kemenangan. Di sisi orang-orang kafir, dia tak faham benda ni. Bila dia tengok umat Islam contoh mati, bagi dia kematian itu ni rugi lah. Tak, bagi umat Islam kematian itu adalah satu kemenangan. Bahkan berapa ramai umat Islam yang pergi berperang, tujuan mereka adalah untuk mendapat mati syahid. Saya pernah share beberapa video. Salah satunya mujahidin di Syria. Dia cedera parah ni. Dia kata, kamu tengok aku ni, kamu kesian kat aku kan? Sebenarnya aku yang rasa sedih sebab aku tak mati syahid. Ni dia cedera parah. Aku yang rasa sedih sebab aku tak mati syahid. Kerana tujuan aku nak dapat syahid tu. Pergi perang nak mati syahid. Okey. Kemudian dia kata, hal ini sebagaimana disebut oleh Ibnu Katsir adalah sebuah qadar, yakni ketentuan yang telah dikukuhkan dan perkara yang telah ditetapkan secara tetap bahawa kesudahan yang baik dan kemenangan adalah pasti bagi kaum mukminin dunia dan akhirat. Maksudnya ayat ini menunjukkan Allah akan memberi kemenangan kepada orang beriman dunia dan akhirat. Seorang yang yakin dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka takkan peduli tentang musuh ni kuat mana pun. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, saya bukanlah penyokong mujahidin di Afghanistan, tapi kalau tuan-tuan tengok, maksudnya bukan penyokong tu, bukanlah sebab di Afghanistan ni Taliban lah kan, tapi bukan Talibannya ada, mujahidin lain pun ada juga. Kalau tuan-tuan tengok di Afghanistan ni, Allahu Rabbi, satu kelompok mujahidin yang mampu mengalahkan kuasa-kuasa besar dunia. Yang kita tahu sebelum tu daripada kalahkan USSR, Soviet Union. Sebelum tu mujahidin Afghanistan pernah mengalahkan Britain, dan Britain pada ketika tu kuasa besar dunia juga. Lepas tu dia kalahkan USSR, Soviet Union. Lepas tu dia kalahkan Amerika pula. Kira kalau ikut Rom dan Parsi untuk zaman dulu, pernah kalah kepada mujahidin di Afghanistan. Maksudnya tidak mustahil untuk umat Islam menang. Kerana kekuatan umat Islam adalah pada bantuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi nak dapat bantuan tu kena ada syarat dia. Kena ada syarat dia. Baik. Tuan-tuan, kadang-kadang umat Islam mereka diuji, macam kita sebut tadi kan. Walaupun katalah menang perang, ada yang cedera, ada yang mati, terbunuh, yang kita sebut syahid. Sebab tu Nabi SAW bersabda, Nabi kata, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dhaka li ahadin illa li mu'min, in asabathu sarra'u syakar fakana khairan lahu, wa in asabathu dharra' sabar fakana khairan lahu. Kata Nabi, sangat ajaib keadaan seorang yang beriman. Ajaib sungguh orang beriman ni. Ini kata Nabi ni. Sesungguhnya segala urusan dia baik belaka. Orang beriman ni urusan dia baik belaka. Kata Nabi, dan itu tidak terjadi kepada seseorang kecuali hanya bagi orang beriman. Benda ni, segala urusan baik untuk dia ni hanya jadi kepada orang beriman. Jika dia mendapat kesenangan, syakar, dia bersyukur. Kalau Allah bagi dia kesenangan, dia bersyukur.
dapat kemenangan, syukur. Maka demikian itu adalah baik buatnya. Dan jika dia mendapat kesusahan, dia sabar. Allah uji dia dengan kesusahan, cedera, kalah dalam peperangan, mungkin kerana secara kelompoknya tak cukup syarat lagi untuk menang, Allah uji, maka itu baik untuknya. Ini orang beriman. Hadis sahih Muslim. Maka muslimin muslimat sekalian, orang beriman begitu sikap dia. Sikap dia. Jadi apa saja yang berlaku, maka itu kemenangan, kerana itu baik untuk dia. Bagi musuh Islam yang menentang Allah dan Rasul, maka itu adalah sesuatu yang buruk untuk mereka. Kemudian Allah terangkan sifat bagi orang beriman. Ni orang beriman ni macam mana? Kita dah baca ayat yang ayat 23 tadi kan. Allah sebut, kamu wahai Muhammad tidak akan mendapati satu kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang itu bapaknya, anaknya, saudaranya atau keluarganya. Allah sebut ni sifat orang beriman macam mana. Tuan-tuan, sikap ni ada pada kita ataupun tak? Yang tu kita cek sendiri. Allah sebut tak mungkin satu kaum yang beriman pada Allah dan Rasul tapi dalam masa yang sama mencintai, menyayangi, memberikan wala kepada musuh Allah dan Rasul. Allah tak mungkin. Perasaan itu tak mungkin duduk dalam hati dia bersatu, tak mungkin. Maksudnya, kalau kamu mencintai Allah dan Rasul, tidak mungkin mencintai musuh Allah dan Rasul, tak mungkin. Kalau dia kata dia mencintai Allah dan Rasul, dalam masa yang sama dia juga mencintai musuh Allah dan Rasul, dia ada masalah. Sebab ayat ini telah disebut oleh Allah penafian. Tak mungkin orang mengaku cinta pada Allah dan Rasul dalam masa yang sama mencintai musuh Allah dan Rasul, walaupun musuh Allah dan Rasul tu ayah dia, anak dia, saudara dia sendiri. Tak mungkin. Sebab tu Imam Ahmad dan yang lainnya meriwayatkan daripada Al-Bara' bin Azib, awthaqul iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Sekuat-kuat iman adalah cinta kerana Allah dan benci kerana Allah. Ni iman paling kuat. Suka, sayang, cinta kerana apa? Kerana Allah. Sakit hati, marah, benci kerana apa? Kerana Allah. Orang macam ni iman dia paling kuat. Iman dia paling kuat. Dalam hadis yang lain daripada Ad-Dailami, diriwayatkan daripada Hasan bin Mu'adz radhiyallahu an, dia kata Rasulullah SAW bersabda, Allahumma la taj'al li fajirin wa fi riwayatin wala li fasiqin ala yadan wa ni'mah fawayaddahu qalbi fa inni wajadtu fima awhayta ilayya. Kemudian Nabi baca, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hada Allah wa rasulah. Kata Nabi, ya Allah, jangan kamu jadikan orang jahat, jangan kamu jadikan orang jahat. Dalam satu riwayat yang lain disebut, jangan kamu jadikan orang fasik memiliki jasa baik dan kebaikan terhadap diri aku. Maksudnya Nabi minta, ya Allah, jangan jadikan orang yang jahat dia ada jasa baik kepada aku. Kan? Orang jahat, orang fasik, apatah lagi orang kafir. Kan? Sebab kalau ada jasa baik, kan, dia mula. Sebab tu negara-negara umat Islam, kalau tuan-tuan tengok, dia tak boleh lari pada kuasa-kuasa besar ni. Sebab apa? Dah makan jasa, kan? Habuan ini dan habuan itu. So bila dah makan jasa, dia tak boleh lari. Jadi Nabi minta,
Ya Allah, janganlah jadikan orang yang jahat ataupun orang fasik memiliki jasa baik dan kebaikan terhadap diri aku, supaya jangan ada orang jahat ni, jangan ada jasa baik pada kita, supaya perasaan itu jangan nanti sampai kita terpaut dengan dia. Kemudian Nabi kata sehingga menyebabkan hatiku mencintainya. Nampak? Apatah lagi kalau orang kafir yang memusuhi Allah dan Rasul. Sebab kalau ada jasa baik ni dah tentu lah. Dah tentu. Kerana sesungguhnya hamba menemukan pada apa yang kamu wahyukan kepadaku. Lalu Nabi baca ayat 23, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir, ayat yang kita baca tadi tu. Baik. Kemudian sambung ayat tersebut, maksudnya mereka itulah orang-orang yang dalam hatinya telah ditanamkan Allah keimanan, dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Dia, lalu dimasukkannya mereka ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah redha terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmatnya. Maksudnya dalam ayat yang 23 ni Allah sebut orang yang tidak mencintai musuh Allah dan musuh Rasul, maka Allah akan berikan kelebihan pada mereka. Apa kelebihan yang mereka dapat? Allah akan, kalau kita tengok ayat ni tuan-tuan, saya baca sekali lagi. Mereka itulah yang dalam hatinya telah ditanamkan Allah keimanan, dan Allah kuatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Dia. Maksudnya bila kita tidak mencintai musuh Allah dan musuh Rasul, Allah akan berikan kekuatan keimanan pada kita. Allah akan tambah. So sikap ni dia perlu dibentuk. Sebab kadang-kadang kita duk tengok kita bersikap macam mencintai musuh Allah dan Rasul, tapi dalam masa yang sama kalau ada orang yang beriman, kita macam memusuhi pula. Tambah peranan media sekarang ni yang membentuk persepsi. Kita ambil contoh lah tuan-tuan. Kita ambil contoh di Afghanistan. Sebelum-sebelum ni banyak dah pembunuhan dilakukan oleh tentera Amerika dan sekutu mereka di Afghanistan. Banyak. Tak kira guna senjata jet pejuang ke, guna senjata yang kecil ke, mereka banyak membunuh umat Islam di Afghanistan. Tapi sikap orang Islam seolah-olah benda tu tak salah. Tapi bila media dia putak belit, dia tunjuk kononnya adalah Taliban bunuh seorang ke, hatta kadang-kadang bukan bunuh pun, sebat je, jadi isu. Kita tak hak ni, hak kita tak mau Taliban ni. Hak dengan Amerika lu hang mau. So kita nak kena bentuk sikap. Kalau kita tengok golongan ini, mereka mencintai Allah dan Rasul, kita kena mencintai golongan ini. Tak kira siapa pun mereka. Sikap kita, kalau kita tengok ada golongan yang memusuhi Allah dan Rasul, kita kena memusuhi mereka. Apabila kita ada sikap yang macam ni, Allah akan kuatkan iman kita. Dan Allah berjanji akan memberikan pertolongan dunia dan pertolongan di akhirat. Ini Allah janji. Baik, tuan-tuan, kemudian Allah janji apa lagi? Pertama, kita sebutkan pengukuhan keimanan. Yang kedua, Allah akan memberikan pertolongan di dunia dan di akhirat. Dan yang ketiga, Allah akan masukkan mereka ke dalam syurga. Allah masukkan ke dalam syurga. Kemudian yang keempat, Allah akan berikan mereka nikmat berupa redha pada Allah. Nikmat apa lagi Allah berikan? Allah redha pada mereka dan mereka puas dan redha terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Perasaan ini orang tak beriman dia tak dapat. Tak dapat.
So macam mana nak dapat empat yang Allah nak bagi ni? Seperti janji Allah dalam ayat 23 ni, kena mencintai golongan yang mencintai Allah dan Rasul, dan kena memusuhi golongan yang memusuhi Allah dan Rasul. Kena bentuk sikap tu. Kan? Start pada hari ni, kalau kita baca berita apa ke, sikap tu kena bentuk. Sebab kadang-kadang kita bila tengok berita tu sambil lalu, tak ada rasa apa-apa pun. Sedangkan yang dimusuhi, yang dibunuh adalah umat Islam, tapi kita tak rasa apa-apa. So kalau tak rasa apa-apa, kita tidak memusuhi golongan yang memusuhi Allah dan Rasul, macam mana Allah nak tambah keimanan pada kita? Macam mana Allah nak beri bantuan pada kita? Macam mana Allah nak masukkan kita ke dalam syurga, dan macam mana Allah nak memberikan perasaan Allah redha pada kita, kita pun juga redha kepada Allah. So ayat 23 dia cerita macam tu. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insya-Allah dalam kuliah akan datang kita akan masuk dalam surah yang baru, iaitu surah Al-Hasyr. Surah selepas surah Al-Mujadilah tu, surah Al-Hasyr. Yang ni juga kita akan membincangkan tentang orang munafik. Banyak dalam cerita ni. Tuan-tuan, orang munafik ni banyak Allah cerita dalam Al-Quran. Banyak Allah cerita dalam Al-Quran betapa bahayanya golongan munafik ni. So kita nak kena berhati-hati. Kita nak kena belajar, nak kena dengar, nak kena tadabbur ayat Al-Quran, bagaimanakah sikap, cara orang munafik macam mana, supaya kita tahu dan kita boleh sedang dan kita tidak ditipu oleh golongan orang munafik. Allah dah bagi tahu lah, tapi sayang apabila kita tak ambil tahu, kita ditipu oleh golongan orang munafik ni. Kena hati-hati. Dalam Al-Quran tentang orang kafir ni tak banyak sangat. Orang munafik jauh lebih banyak. Nak cerita bahaya tu. Malanglah kalau kita tak ambil tahu tentang orang munafik ni. Sebab tu dalam surah Al-Hasyr ni pun nanti kita akan bincang banyak juga tentang golongan yang munafik ni. Mudah-mudahan pertemuan kita ada manfaat. Kalau terkasar bahasa mohon maaf, dan sesudahi dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.